Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazlan bin Azman daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan. Okey, hari ini saya akan menjawab untuk soalan pertama iaitu tentang exercise MCS. Okey, mari kita saksikan. Untuk exercise yang pertama adalah body weight squat. Otot yang terlibat adalah seperti quadriceps, gluteus maximus dan juga hamstring. Ini saya tunjukkan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Exercise yang kedua adalah lunge and twist. Otot-otot yang terlibat adalah seperti abdominals, gluteus, quadriceps dan juga hamstring. Ini saya tunjukkan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi bagi exercise ini. Exercise yang ketiga adalah push up. Otot yang terlibat adalah seperti anterior and medial, deltoid, pectorals dan juga triceps. Seterusnya, exercise yang keempat adalah bend and pull. Otot yang terlibat adalah seperti biceps, tricep brachii dan juga deltoid. Ini adalah pandangan hadapan. Dan ini pula adalah pandangan sisi bagi exercise ini. Exercise yang terakhir adalah single leg squat. Otot-otot yang terlibat adalah seperti gastrocnemius, semimembranosus, rectus femoris dan juga soleus. Ini adalah pandangan hadapan bagi exercise ini. Dan ini pula adalah pandangan sisi untuk exercise ini. Exercise yang pertama menggunakan botol adalah shoulder press. Otot-otot yang terlibat adalah deltoid, bicep brachii, tricep brachii. Ia memfokuskan kepada upper body. Exercise yang kedua menggunakan botol adalah tricep press. Ia memfokuskan kepada otot tricep. Cara lakuannya adalah seseorang itu perlulah merapatkan kedua-dua tangan pada bahagian kepala dan lakukan dengan secara perlahan. Exercise yang terakhir adalah lunges back. Otot-otot yang terlibat adalah seperti trapezius, bicep brachii, latissimus dorsi dan juga tricep brachii. Cara lakuannya adalah kaki hadapan hendaklah tidak melebihi bahagian ujung kaki dan lakukan secara perlahan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk soalan ketiga,
terlebih dahulu kita perlu tahu apa yang ada untuk pemboleh ubah latihan kekuatan. Antaranya adalah seperti set, ulangan, bebanan, kemudian rehat antara set. Selepas itu tempoh pergerakan, masa durasi dan juga isi padu bebanan. Okey, untuk body toning kita boleh gunakan 3 exercise, iaitu shoulder press, tricep press dan juga lunges back. Okey, untuk exercise ini kita boleh gunakan pemboleh ubah latihan kekuatan. Okey, untuk beban yang sedikit, seseorang itu perlulah tingkatkan repnya. Contohnya kalau sebelumnya beliau lakukan 15 kali, beliau tingkat kepada 20 kali. Untuk set pula, beliau juga haruslah tingkatkan. Contohnya kalau sebelum ni beliau melakukan 13 set, beliau perlulah tingkatkan kepada 18 set ataupun 19 set macam tu. Kemudian untuk rehat antara set, beliau perlulah turunkan. Sebelum ni beliau rehat antara set 10 saat, beliau perlu turunkan hingga kepada 6 saat ataupun 5 saat. Okey, untuk beban yang tinggi, seseorang itu perlu turunkan set. Kalau sebelum ni beliau lakukan 15 set, beliau perlulah turunkan kepada 10 set. Kalau untuk rep pula, beliau perlu turunkan juga. Kalau selama ni beliau gunakan 10 kali, beliau perlu turunkan kepada 5 rep. Untuk rehat antara set, beliau perlu tingkatkan. Contoh kalau sebelum ni antara set beliau rehat 10 saat, beliau haruslah tingkat kepada 15 saat. Ini bertujuan kerana beban yang diangkat memerlukan tenaga yang cukup. Okey, untuk perubahan body toning seseorang itu kita boleh lihat daripada 30 hari ataupun 1 bulan ataupun lebih, bergantung kepada latihan yang digunakan oleh seseorang itu. Okey, untuk info tambahan pula, cara pemakanan juga perlu dititik beratkan untuk mendapatkan body toning yang baik. Okey, untuk soalan 4, daripada body toning tu kita tukarkan kepada pemboleh ubah untuk mendapatkan pembentukan atlet seorang itu adalah pendapat saya kita tingkatkan intensitinya daripada rendah ke tinggi. Contohnya kalau untuk atlet badminton, kita perlu atlet badminton ni dia inginkan upper body yang baik. Contohnya untuk bahagian otot lengan, contohnya otot bicep, tricep dan juga deltoid. Okey, untuk rep kita tingkatkan. Contoh kalau kita lakukan daripada 20 kali, kita tingkatkan kepada 30 kali ataupun lebih. Untuk set pula kita tingkatkan juga. Contoh kalau kita lakukan 10, contoh kalau kita lakukan 15 set, kita tingkatkan kepada 20 set hingga ke 30 set macam tu. Okey, ini disebabkan pengulangan yang banyak menyebabkan otot kita bekerja dengan baik. Sekiranya kalau kita lakukan latihan yang rendah, kita tidak mampu mendapat keberhasilan otot itu. Disebabkan latihan yang tinggi, intensiti yang tinggi mampu menyebabkan kekuatan otot seseorang itu bertambah.